Okey, hari ini cikgu masih akan ajar istilah penting untuk syarikat. Jadi istilah penting hari ini ialah rizab. So soalan ini soalan popular dalam STPM. Jadi you kena tahu macam mana nak bagi definisi rizab. So when we say rizab, actually ialah keuntungan yang telah diperuntukkan khas untuk sesuatu tujuan tertentu yang akan diguna pada masa hadapan ataupun bertujuan untuk mengukuhkan lagi kedudukan kewangan syarikat. So this is rizab. You keep aside some untung for future use and untuk so that akan mengukuhkan lagi kedudukan kewangan syarikat. Jadi rizab ini video yang sebelumnya cikgu kata dia adalah sebahagian daripada equity pemegang saham. Kan nanti rizab akan campur dengan modal diterbitkan menjadi jumlah equity pemegang saham. So rizab ini ada dua jenis, satu rizab modal, satu rizab hasil. Okey, cikgu terangkan rizab modal dulu. Satu yang ni cikgu sudah pun diterangkan pada video sebelumnya. Contoh dia ialah premium saham. Dia diberi nama rizab modal, definisi dia kerana rizab yang wujud daripada keuntungan modal. When you premium saham, when you terbitkan the modal saham, the extra income the premium we keep as rizab. That's why inilah definisi dia, akibat kerana hasil daripada keuntungan modal. Jadi rizab ini seperti premium saham lah dia boleh diguna untuk meningkatkan equity pemegang saham melalui mempermodalkan keuntungan syarikat. So you debit the modal rizab, then you credit the modal saham. This one cikgu pun sudah terangkan pada video sebelumnya. Jadi cikgu tak akan panjang lebar tentang ni. Jadi kenapa boleh wujud rizab modal? Satu, kerana keperluan undang-undang berkanun. So seperti premium saham adalah diwujud kerana keperluan undang-undang. Mengikut undang-undang, modal kena direkod pada harga par. Okay? Jadi yang extra itu kena simpan sebagai rizab. So that's why wujudlah premium saham. Dan satu lagi, rizab modal wujud kerana keperluan biawayan perakaunan mengikut standard perakaunan. Contoh rizab yang ni ialah seperti rizab penilaian semula. So bila kita nak syarikat pun ada aset juga kan. Jadi aset bila sudah naik harga, dia akan kenaikan harga aset ni akan simpan sebagai rizab, dibagi nama rizab penilaian semula. Contoh di sini, inilah aset dia, bangunan. Dulu masa beli ialah 300,000. Sekarang after a few years, katakan sudah naik harga menjadi 500,000. So perbezaan kenaikan harga ni kita akan simpan sebagai rizab, diberi nama rizab penilaian semula. So we debit bangunan, we credit rizab penilaian semula. Di sini. So catatan peregu, debit bangunan, kredit rizab penilaian semula, penerangan merekod penilaian semula aset. Jadi di sini berbeza dengan akaun perkongsian. Kalau perkongsian, bila aset dia sudah naik, masih ingat tak kita akan buka akaun penilaian semula. Lepas tu keuntungan lebihan penilaian semula ni akan diagihkan kepada rakan kongsi. Tapi ini tidak dapat dibuat oleh syarikat kerana syarikat ada ramai pemilik, beratus pemilik. Jadi tak susah kita nak agihkan kepada beratus orang. Jadi kenaikan ni kita simpan dulu sebagai rizab, diberi nama rizab penilaian semula. So after sudah simpan banyak, then this rizab akan dikeluarkan sebagai bagi saham percuma kepada pemilik saham. So now tak bagi, tetapi after a few years masih akan diagih kepada pemilik saham. Cuma cara dia lain daripada perkongsian. So dia akan agih dalam saham bonus. So apakah definisi rizab penilaian semula?
So ialah result yang hasil daripada peningkatan nilai aset, nilai aset tetap perniagaan. Another one of result ialah result hasil. So hasil, kalau result modal wujud daripada modal, so hasil ini, result hasil wujud daripada hasil perniagaan. That means we get the result from the untung bersih perniagaan, untung perniagaan. So definisi dia, lebihan keuntungan syarikat, the extra income. When kita ada aktiviti jual beli, okay, then you dapat untung kan, untung kasar, untung bersih. So the untung yang you dapat dari aktiviti jual beli perniagaan ni, you ketepikan, you simpan untuk kegunaan masa depan. That's why we call it result hasil. You get it from aktiviti jual beli perniagaan. Okay, so result hasil ialah keuntungan perniagaan yang tidak diagihkan. Okay, you got some untung, right? So you keep that untung. You tak agihkan untuk tujuan lain. You keep it. Okay, so kenapa kena macam tu? Satu, kerana keperluan undang-undang. Memang syarikat ni ada ramai pemilik kan. So memang Akta Syarikat kata tak boleh use all the untung. Kalau perkongsian boleh. Adanya untung bersih, dan semua dia agihkan. Lepas dia bayar gaji rakan kongsi, dia bayar faedah atas modal, dia bayar ini, bayar satu, then the extra income semua agih kepada rakan kongsi. Masih ingat tak? Tetapi untuk syarikat tak boleh kerana dia melibatkan beratus pemilik. Jadi kalau dia bankrupt kan, dia akan menyebabkan ramai yang susah, keadaan susah kepada pemilik. So they say they have to keep some money for emergency use. Jadi polisi penghematan, berhati-hati syarikat untuk tidak mengguna semua keuntungan syarikat. So they have to keep some money untuk masa hadapan. So ini dia cikgu terangkan macam mana they keep the money. Ini ialah akaun untuk rugi kan, kita ada untung kasar. Lepas tu you tolak semua belanja kan, kita dapat untung bersih. So untung bersih ini, okay, kita akan agihkan, akan pindahkan ke satu akaun, kita panggil akaun pendapatan tertahan. Ni konsep dia sama seperti perkongsian. Untung bersih nanti akan hantar ke akaun pengasingan untung rugi kan, untuk diagihkan kepada rakan kongsi. Tapi syarikat kita tak ada akaun pengasingan untung rugi, kita ada akaun pendapatan tertahan. That means you tahan the untung, you tahan the pendapatan, you keep it, tahan. Okay, so catatan beregu, you debit untung rugi, you credit pendapatan tertahan. So you keep in this account, then you pun agihlah kepada pemegang saham dalam cara dividen. So all this is cash. Dividen ni ialah dividen tunai. You give them cash. Okay, agihan untung. So as I said, tak boleh. Then some you can keep as result am. Result am ialah result untuk tujuan secara am lah. Ia boleh guna juga untuk membayar dividen saham, give free saham kepada pemegang saham. So result am pun boleh ya. So from the untung bersih, you bayar sini, bayar sini, bayar sini, you keep the money. Then mesti ada yang disimpan. Okay, cannot use all. So let's say you keep for 20,000. So this 20,000 will keep until next year. Then next year ada untung bersih lagi. Okay, so result am ini dengan paki the money that you tak diagihkan dalam pendapatan tertahan, inilah contoh result hasil. Why panggil hasil? Because we get it from the hasil perniagaan. Okay, so contoh dia result am pendapatan tertahan. So nanti kalau kita nak bayar dividen tunai, you can use all this to pay. Okay, so catatan jurnal, soalan selalu tanya, kan kita pindah dari akaun rugi ke pendapatan tertahan kan. So soalan selalu ada keluar. So you kena tahu macam mana nak buat catatan. Catatan jurnal untuk menunjukkan permintaan untung bersih ke akaun pendapatan tertahan.
Ada buku kata untung tertahan, sama. So debit untung rugi, kan dia debit, dan kita kredit akaun pendapatan tertahan. Okey, penerangan guna ni, pemindahan untung bersih ke akaun pendapatan tertahan. So soalan seperti juga dengan result modal, soalan premium saham bagi definisi, bagi kegunaannya. So sama jugalah dengan result hasil. Apakah kegunaan dia? Dia boleh diguna untuk pembayaran dividen tunai. You can give dividen dalam bentuk tunai. Kalau result modal tak boleh. Result modal boleh bagi dividen tapi dalam bentuk saham. Hanya result hasil saja boleh bagi dalam bentuk tunai. Dan result hasil selain daripada tunai, dia boleh juga bagi dividen dalam bentuk saham. Jadi it can use for both tunai and saham. Tetapi result modal hanya saham saja. Okay. Dan kegunaan kedua sebagai dana penyamaan dividen. Kan kadang-kadang syarikat untung dia tak berapa kan, tapi they want to keep the same kadar dividen to the kepada pemegang saham. So last year I give you 10%. So this year I hope I want to give you 10% also. So tak cukup money how? Then you can use the result hasil. They come out to give the 10%. Okay, you can cover. Atau sebagai dana memperbesarkan perniagaan, you need to expand your perniagaan, you use the money from result hasil. Sebagai dana menghapuskan kerugian luar jangkaan. Sometimes ada something happen di luar jangkaan, seperti liability contingent. Suddenly got somebody sue you. Okay, adanya tuduhan. Okay, adanya kes mahkamah. Adanya kerugian luar jangkaan seperti kerugian pertukaran asing. Okay. Okay, mungkin masa ini mata wang sudah turun, so adanya rugi pertukaran asing mata wang. So that is you can use the result hasil untuk hapuskan kerugian ni. So last digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan. Syarikat memerlukan banyak wang untuk jalankan research. Contoh dia seperti Top Growth. Okay, dia kan banyak untung kan, especially COVID sekarang. So cikgu baca paper, actually every year they keep a lot of money, $1 million for research. Kerana mereka sentiasa kena ikut perkembangan teknologi. Always must improve their product.